Banjir. Anda sering mendengarnya? Tapi, apakah Anda tahu apa itu banjir? Saban tahun kita melihat kejadian banjir ini melanda terutamanya pada negeri-negeri pantai timur. Kejadian banjir ini berpunca daripada peristiwa alam, limpahan air di kawasan yang kering dan tidak biasa ditenggelami air. Tambahan pula, perubahan lembagan akibat daripada faktor fizikal dan faktor semula jadi menjadi punca kepada peningkatan kekerapan berlakunya banjir. Bagi masyarakat Malaysia, banjir sering melanda di kawasan yang banyak menerima curahan hujan yang lazimnya berlaku pada musim tengkujuh yang bermula pada bulan Oktober dan berakhir pada bulan Disember. Banjir juga boleh melanda sehingga beberapa hari dan ia bergantung kepada interaksi komponen lembangan saliran yang menerima curahan hujan. Persediaan sebelum banjir. Peka terhadap amaran banjir yang telah dikeluarkan, simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Masa banjir, bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Yang pertama ialah dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Yang kedua ialah berpindah segera apabila diarahkan oleh pihak berkuasa. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Dan seterusnya, jangan cuba mengharungi air yang deras kerana itu akan mempengaruhi. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang terputus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Kesan banjir kepada individu. Yang pertama, kesan kepada mental. Banjir dapat memberi kesan jangka panjang dan kesan jangka pendek kepada seorang individu, terutamanya dari aspek trauma dan fobia. Apabila berlakunya banjir, seorang individu akan menjadi trauma dan fobia akibat daripada banyak kesan buruk yang berlaku pada banjir sebelumnya, seperti kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Kesan yang kedua ialah kehilangan nyawa. Situasi ini berlaku apabila seseorang individu itu tidak peka akan arahan dan amaran yang dikeluarkan oleh pihak atasan mengenai banjir yang akan berlaku. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan seseorang individu itu tersekat di dalam rumah dan tidak dapat keluar ke kawasan yang lebih selamat kerana banjir yang telah berlaku. Hal ini boleh menyebabkan seorang itu lemas dan kehilangan nyawa akibat daripada kebuluran semasa banjir. Terdapat 5 kesan banjir kepada ahli keluarga. Yang pertama adalah kehilangan tempat tinggal. Ahli keluarga telah kehilangan tempat tinggal, iaitu mereka mengalami kerosakan rumah dan mereka perlu mencari tempat untuk berteduh seperti pusat pemindahan banjir. Yang kedua adalah kehilangan nyawa orang tersayang. Ramai orang yang terkorban semasa banjir berlaku disebabkan beberapa faktor seperti renjatan elektrik semasa menyeberangi atau melarikan diri daripada tempat tinggal. Yang ketiga adalah emosi terganggu ataupun tekanan jiwa. Setiap ahli keluarga sudah pasti mengalami tekanan emosi disebabkan mereka memikirkan keselesaan dan keselamatan antara ahli keluarga, terutamanya ibu bapa. Yang keempat adalah bebanan yang semakin bertambah. Ibu bapa terpaksa memikirkan masa depan keluarga mereka, di manakah mereka untuk tinggal dan memperbaiki rumah yang sedia ada yang telah rosak. Yang kelima adalah pengurusan kendiri yang tidak teratur ataupun terhad. Di sini mereka terpaksa mencari tempat untuk membersihkan diri seperti untuk solat kerana mereka akan bersesak-sesak di pusat pemindahan banjir. Kesan banjir terhadap alam sekitar adalah kemusnahan tanaman. Air banjir yang terlalu lama bertakung di kawasan pertanian menyebabkan kerusakan tanaman. Contoh tanaman yang mudah mati adalah pokok getah, koko, kelapa sawit, dan padi. Kesan banjir yang seterusnya adalah kerusakan harta benda. Air banjir yang besar boleh menenggelamkan rumah kediaman, menghanyutkan dan merosakkan barang-barang seperti barang elektrik, kereta, dan sebagainya.
Kejadian banjir juga memberi kesan besar kepada negara, yaitu meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Hal ini demikian karena dana yang diperlukan untuk melakukan pemulihan pasca banjir adalah sangat tinggi. Sebagai contoh, semasa banjir, sudah tentu banyak kawasan dan harta benda musnah dan rosak. Tuntasnya, kerajaan mengeluarkan dana yang besar untuk membaik pulih kawasan dan harta benda yang rosak, membersih kawasan dan bangunan, apalagi jika banjir berlaku di kawasan bandar. Bukan itu sahaja, kerajaan juga perlu mengeluarkan dana untuk membantu mangsa-mangsa banjir seperti memberi bantuan dari segi keuangan, makanan, pakaian, kesihatan, dan sebagainya. Selain itu, banjir turut menjejaskan kelangsungan ekonomi dalam negara. Kejadian banjir menyebabkan sektor ekonomi seperti pertanian, peternakan, perkhidmatan, dan sebagainya tidak dapat dilakukan. Contohnya, air bertakung terlalu lama di kawasan pertanian menyebabkan tanaman seperti getah, koko, dan padi akan mati. Ternakan seperti ayam, itik, dan ikan juga akan mati akibat ditelenggami arus banjir. Bukan itu sahaja, kawasan bandar juga dilimpahi air banjir akan menyekat aktiviti harian dan perkhidmatan seperti pengangkutan.